Anda masih lagi bersama Mira dalam Safia. Baiklah, Mira dah cuba naik tadi. Memang sangat mencabar dan berbeza dengan apa yang Mira pernah lakukan sebelum ni. Dan sekiranya anda juga ingin melakukan aktiviti yang sama, jangan risau, anda akan dilatih oleh kaki tangan yang terlatih. Dan sekiranya ada di antara anda yang masih lagi malu-malu ataupun takut-takut, ketepikan pemikiran negatif tersebut. Sekiranya Mira boleh, anda di rumah pun mesti boleh. Hak untuk mendapat pendidikan agama kepada kanak-kanak kelainan upaya penting dan sama rata. Nur minggu ini akan mengupas topik betapa pentingnya bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada mereka bersama wartawan Nisha Zoni Roslan. Bagi mereka yang dilahirkan sempurna, mungkin tiada masalah untuk mempelajari Al-Quran. Tetapi bagaimana pula dengan mereka yang dilahirkan sebagai golongan kelainan upaya OKU? Seperti yang kita tahu, anak-anak istimewa ini juga selalu dilabel sebagai anak-anak syurga. Sebenarnya kan, yang dikatakan anak-anak syurga itu adalah mereka. Tetapi ibu bapa dan masyarakat tidak boleh lari. Maksudnya memang mempunyai tanggungjawab untuk tetap memperkenalkan pendidikan agama, pendidikan Al-Quran kepada anak-anak ini. Anak-anak syurga ini, yang dikatakan anak syurga ini, insya-Allah harapnya memang akan ke jannah kan. Tetapi kita sebagai ibu bapa, sebagai guru-gurunya, jika kita tidak menguatkan usaha ini, maksudnya kita tidak melakukan usaha untuk mendekatkan mereka kepada penciptanya, kita ni bagaimana kan dari segi tanggungjawab kita akan tetap dipersoalkan nanti. Walaupun Islam sudah lama bertapak dan berkembang di negara ini, namun kita sering terlupa akan tanggungjawab mendidik OKU dengan ilmu agama, menyebabkan mereka jauh daripada arus keagamaan. Akademi Fakih adalah salah satu usaha. Usaha ini dijalankan di bawah Yayasan Fakih. Dan Yayasan Fakih atau panjangnya Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa adalah satu NGO yang perjuangan kita adalah kita memperjuangkan pendidikan Al-Quran dan ibadah untuk anak-anak istimewa. Di mana anak-anak istimewa juga sebenarnya kita tidak pernah kecualikan daripada hak mereka beragama, mengenal Tuhan dan juga belajar membaca Al-Quran, solat dan sebagainya. Jadi dari sinilah timbulnya idea untuk kita menubuhkan model kelas. Iaitu yang kita namakan sebagai Akademi Fakih. Akademi Fakih berjalan pada mod kelas harian, bermula jam 8 pagi dan berakhir pada jam 2.30 petang. Jadi buat masa ini kita ada 10 orang pelajar yang terdiri daripada anak-anak berusia 7 tahun sehingga 31 tahun. Mengintegrasikan pelbagai aktiviti dengan elemen Islam, akademi ini sentiasa ceria dengan geletar anak-anak ini. Okey, ini adalah salah satu aktiviti yang dijalankan di Akademi Fakih, iaitu nama aktiviti ini adalah Movement in Learning, di mana anak-anak kelainan upaya ini diberikan masa untuk memahami badan mereka sendiri dan berehat sebelum mulakan kelas mereka, di mana anak-anak kelainan upaya ini diberikan pendedahan untuk mengenali Al-Quran dan juga ibadah-ibadah lain. Okey, sekarang semua bangun. Okey, sedia tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Aktiviti-aktiviti yang kita lakukan di sini bergantung kepada kekuatan anak-anak itu sendiri. Jadi apabila anak-anak ini mula memasuki kelas, kita akan menjalankan proses diagnostik di mana kita akan mengenal pasti kekuatan atau kemampuan anak-anak ini. Dan kita tidak terhadkan pengetahuan Al-Quran dan pendidikan agama itu hanya kepada anak-anak istimewa yang boleh bercakap. Yang tidak bertutur juga kita tidak pernah ketepikan daripada kelas ini. Dan pendekatannya of course berbeza. Kita di Yayasan Fakih, kita sangat mendahulukan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu adalah yang utama bagi kita menyarankan kepada semua untuk mendahulukan Al-Quran dan insya-Allah yang lain-lain akan datang dengan lebih mudah. Dan kita di sini juga kita percaya dengan usaha effort oriented, di mana kita bukanlah hanya berteraskan kepada pencapaian, tetapi yang penting usaha yang kita ketengahkan untuk mendekatkan anak-anak ini dengan Al-Quran dan juga pembelajaran ibadah. Baca kuat ya. Baca. Kuat.
Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sentiasa kreatif dengan aktiviti pembelajaran, anak-anak ini didedahkan dengan cara beribadah mengikut kemampuan mereka. Guru-guru di sini yang kesemuanya golongan belia begitu sabar mendidik anak-anak ini. Okey, anak-anak istimewa yang bermasalah pembelajaran, contohnya anak-anak autism, anak-anak sindrom Down dan tidak ketinggalan juga anak-anak pekak, kebanyakan mereka adalah pelajar visual. Maksudnya mereka mudah terangsang dengan apa yang mereka lihat. Jadi di sini kita akan melakukan proses diagnostik dulu untuk mengenal pasti sama ada mereka adalah pelajar visual ataupun pelajar auditory, ataupun kalau bagi anak-anak yang sukar nak duduk diam untuk masa yang lama, mereka selalunya adalah pelajar-pelajar kinestetik. Bermaksud mereka perlu belajar dengan adanya pergerakan dan adanya sentuhan. Jadi di sini memang kita sangat banyak menggunakan kaedah audio visual. Maksudnya gabungan auditory, kita mendengarkan secara berulang-ulang dan mereka akan gunakan semula kekuatan visual untuk menunjukkan yang mereka sudah faham ataupun mereka sudah dapat menghafal satu-satu ayat. Walaupun kelainan upaya remaja OKU juga dianugerahkan dengan fitrah semula jadi manusia ketika mencapai akil balik. Namun terbukti pendekatan Al-Quran berjaya menjadikan mereka lebih tenang. Oleh sebab itu, di akademi ini, mereka mendahulukan pendidikan Al-Quran kepada setiap anak OKU. Berdasarkan pengalaman kita di Akademi Fakih sendiri, ramai anak-anak kita, kita lihat mereka meningkat remaja dan bagi mereka yang contohnya remaja normal pun kan mempunyai pelbagai isu yang perlu ditangani. Apalagi untuk anak-anak istimewa ini yang maksudnya ada masalah untuk meluahkan perasaan, untuk menggambarkan apa yang mereka rasa kan. Jadi sebenarnya Al-Quran itu apabila kita dekatkan mereka dengan Al-Quran, Al-Quran itu datang sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai penenang jiwa dan ini memang sudah terbukti dengan anak-anak kita yang sebelum ni memang selalu marah-marah contohnya kan, sebab mereka susah nak meluahkan perasaan, susah nak meluahkan apa yang mereka inginkan kan. Jadi ada yang selalu tantrum. Jadi dengan didekatkan dengan Al-Quran, dengan kita perdekatkan mereka dengan ibadah solat kan, dengan wuduk itu sendiri sebagai terapi yang menenangkan mereka, masya-Allah memang nampak peningkatan yang sangat ketara, especially dari segi behavior. Begitu kita merancangkan, belum pasti hadirnya kebahagiaan. Di Akademi Fakih ini, pelajar-pelajar pekak juga berpeluang untuk mempelajari Al-Quran dengan kaedah kod tangan. Berapa lama agaknya Ustazah ambil masa untuk pelajari kod tangan ni? 1 bulan, 2 bulan. Mana lagi yang senang? Belajar atau mengajar? Saya rasa saya belajar lagi senang daripada ajar budak-budak. Bagi Ustazah Nasuha, dia bersyukur dapat merasakan indahnya membaca bait-bait Al-Quran. Sebelum kaedah ini diperkenalkan, mereka yang cacat pendengaran hanya mampu membaca tafsir sahaja. Ternyata pendidikan Al-Quran dalam kalangan OKU terbukti mampu membantu membentuk pribadi golongan tersebut ke arah yang lebih positif. Pada awalnya saya praktikal kat sini, internship kat sini, and then pada mula-mula sampai sini tak pernah pun jumpa dia orang, tak kenal apa autism, ST semua tu kan, tak kenal pun. Lepas tu bulan 2 sampai sini memang kosong, 0-0. Sebab dekat universiti kita belajar Quran dengan multimedia. So macam tak ada yang cover pasal ni sebabnya bukan ambil pendidikan khas kan. So sampai sini saya belajar daripada sini, daripada 0 sampai sekarang. Baginya, lebih mudah mengajar anak-anak OKU kerana kejujuran, keikhlasan dan kesetiaan mereka kepada guru. Cabaran dia tak ada beza dengan yang tipikal. Cumanya kita kena kreatif untuk nak ajar dia orang tu, sebabnya dia orang ni jenis visual, lepas tu tak faham ayat panjang-panjang ni, so kita macam kena bagi arahan tu tepat, and then
yang kita sampaikan tu memang betul-betul tepat. Sebabnya kalau kita beletir panjang pun dia macam tak faham. Macam tu lah. So bagi saya lebih seronok mengajar dia orang. Bukan nak kata nak mengajar tipikal saya tak suka, cumanya yang mengajar dia orang lebih senang lah. Sebabnya dia orang dengar arahan. Kalau contohnya dia orang structured kan. Kalau contohnya dah masa tilawah, masa hafazan. Kalau kita suruh baca, memang ikut je. Kalau budak tipikal, kita suruh baca, dia banyak pula soalnya. Macam itulah saya macam, sebab saya pun mengajar budak tipikal yang malam. Malam saya mengajar budak tipikal, yang pagi mengajar istimewa. Bagi Farah, mereka yang mempunyai kelulusan dalam bidang keagamaan perlu mendekati golongan OKU kerana di Malaysia hampir tiada tempat untuk golongan ini mendapat pendidikan agama. Bagi saya preferlah kepada semua yang dekat luar, terutamanya student universiti ke IPT college mana-mana, especially yang ambil bahagian agama. Diorang ni lebih, diorang punya peluang untuk mendekati anak-anak istimewa ni lagi dekat, sebabnya agama diorang dah ada basic, and then just untuk sampaikan. So skill je lah yang tinggal. Sebabnya kalau tak ada skill, kita tak sampai untuk sampaikan ilmu kat diorang. Bagi saya, kalau siapa-siapa yang bahagian Islamic education, Islamic background ni, diorang lebih aware lah pasal anak istimewa ni, sebabnya diorang ni minority, and then tertinggi daripada belajar Al-Quran, belajar ibadah. Lagipun diorang ni manusia macam kita, orang Islam, diorang pun ada hak untuk beragama. Kita lah, kalau bukan yang Islamic background, Islamic education yang buat, siapa lagi yang nak buat? Itu sebagai salah satu misi dakwah lah untuk Islamic education punya student. Kita lah semua orang Islam. Sesungguhnya doa anak-anak OKU ini tiada hijabnya. Ada lebih baik jika mereka diterapkan dengan nilai Islam dan lebih ramai lagi golongan belia menyahut dakwah ini.